4.17 pagi, waktu tempatan, 6 Februari 2023. Sedang semua insan enak dibuai mimpi dalam kedinginan musim sejuk, seluruh wilayah berhampiran sepadan Turki, Syria digegar gempa bumi. Goncangan pertama paling kuat berukuran 7.8 skala Richter menggegar kawasan Gaziantep, Kahraman Maras dan Hatay, disusuli dengan kemusnahan bangunan serta meragut ribuan nyawa. Kemudian, gelombang gempa kedua 7.5 skala Richter berlaku, mengakibatkan kehancuran dan kematian yang lebih menakutkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata proses penghantaran pasukan SMART dibuat setelah menerima pengesahan keperluan bantuan daripada kerajaan Turki. Tugas mereka khusus mengendali, membantu dalam kes-kes seperti ini. Tanah runtuh seperti yang berlaku ataupun gempa bumi sebagai negara sahabat yang rapat, bantuan kita itu sangat bermakna. Sebagai negara yang sentiasa prihatin dalam semangat ukhuwah dan serta kawan, Malaysia segera memberi respon. Dalam tempoh beberapa jam, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, di bawah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, siap siaga untuk bergerak. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1, Muhammad Khairul Jamil, menggalas tugas mengetuai misi mencabar ini. Kejap lagi kita akan gerak ke KIA. Sampai je pasti apa keadaan. Menggerakkan pasukan utama meliputi pasukan SMART seramai 70 orang disertai pasukan bantuan ATM Hospital Medan dan unit K9 dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia tiba di lapangan terbang KLIA untuk penerbangan jam 11 malam ke Turki. Dalam misi bantuan bencana kali ini, Malaysia menjadi antara pasukan negara asing yang terawal tiba di Turki bagi membantu dalam misi mencari dan menyelamat. Untuk kita menyertai komuniti mencari dan menyelamat di bawah UN ni adalah satu kebanggaan yang besarlah, sebab kita telah mendapat pengiktirafan daripada United Nations International Search and Rescue Advisory Group ni tahun 2016. Tapi kali pertama untuk kita betul-betul keluar deploy di negara Turki ni, sebab kita boleh dikatakan diterima oleh komuniti dunia bahawasanya kita mempunyai kebolehan, kemahiran dan pengetahuan untuk bersama-sama dalam mencari dan menyelamat di mana-mana saja di seluruh dunia. Berbeza dengan insiden kejadian Batam kali, perbezaan dia kawasannya agak luas, tapi keluasannya just 5 ekar, lebih kurang. Tapi perbezaan di Gaziantep, keseluruhan bandar itu 80% telah runtuh. Dan Batam kali hanya melibatkan keruntuhan tanah. Dan kita tahu jumlah dia. Tapi di Nurduk Gaziantep tu kita terpaksa laksanakan tugasan tu dengan lebih mendalam dan lebih detail lah. Dua mana? Dua bawah. Bawah ni, bawah tu. Bawah tu. Untuk menentukan konfirmasi hidup atau mati, tak ada siapa yang tahu sebenarnya. Pasukan rekon saya lah yang membuat survey pada hari pagi untuk melihat sama ada ini a searchable site or non-searchable site. Dan dia akan tentukan sama ada dia ada mendengar suara ke, ada maklumat daripada tempatan yang menyatakan ada manusia lagi dalam ke, begitulah. Itu yang kita agak sukarlah, sebab dia bukannya satu bangunan, hampir keseluruhan yang kita lihat di sekeliling adalah bangunan yang runtuh. Bangunan-bangunan tinggi tiada, rumah apartmen tak ada, even rumah setingkat pun ada yang telah runtuh, ada yang terselamat. Tapi kebanyakannya bila seluas mata memandang tu tiada bangunan, bagi saya ibarat macam baru lepas perang ataupun kiamat lah. Gempa tu dia berlaku waktu subuh, waktu orang tengah tidur. Jadinya kebanyakan masa-masa yang kita orang keluarkan tu semuanya berada dekat kawasan ruang tamu. 1-2 masalah yang kita jumpa dekat kawasan dapur lah. Tapi majoriti yang kita orang angkat masa-masa tu kebanyakan diorang daripada bilik tidur lah. Dan benda yang paling saya menyayat hati adalah majoriti macam tu lah. Ibu berpeluk dengan anak ataupun ayah berpeluk dengan anak. Semua macam tu. Lebih kurang dalam 10 body lah yang saya usaha dengan kawan-kawan cuba usahakan keluarkan. Sungguh pun situasi mencari dan menyelamat tidak menyebelahi mereka. Syahidi dan rakan sepasukan kekal positif. Biarpun teori Search and Rescue atau SAR
72 jam iaitu masa emas untuk menemui mangsa hidup sudah melepasi tempohnya. Pada hari ke-6 tu kami dah jumpa mangsa yang hidup. Satu family, selama 5 orang. Waktu dia timbul satu pondok korek kawasan konkrit tu, dia jumpa helai rambut. Jadinya dia stop. So, saya masuk dekat kawasan tu. Dia cakap ada nampak rambut. Saya tunduk kat bawah, jadinya ada seorang perempuan masih hidup lagi. Tapi keadaan dia masih tersepit lagi dekat kawasan konkrit itu, dan lagi 4 orang, ibu, ayah dan adik dia masih kat bawah dalam lubang lagi lah. Saya ada masuk separuh lah. Masuk separuh dalam lubang tu, dan saya keluarkan masa-masa yang masih tak dapat keluar lagi lah. Masa kita orang nak keluarkan tu, kita gunakan mini cutter lah untuk motong besi-besi yang menghalang untuk laluan dia orang keluar lah. Dia orang boleh survive kat situ sebab dalam keadaan yang sejuk. Tapi saya fikir kalau dalam keadaan yang panas, memang tipis lah untuk peratus dia orang untuk hidup. Disebabkan sejuk, dia orang boleh survive lah. 6 hari, pada hari pertama sampai hari ke-6, dia orang tak ada makan, tak ada minum. Di Pusat Pengoperasian Pasukan Malaysia di Nurduk, Gaziantep, 2 hero Batangkali sedang bersiap siaga. Setelah 55 hari tragedi tanah runtuh di Batangkali, Hulu Selangor yang terjadi pada 16 Disember 2022 berlalu, anjing unit pengesan K9, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM mula memperoleh perhatian ramai. Ketangkasan haiwan ini bersama pengendali mereka bertungkus lumus dalam operasi mencari dan menyelamat mangsa cukup membanggakan. Kali ini, tragedi bencana gempa bumi di Turki bakal menjadi tugasan mencabar buat unit pengesan K9. Masih kekal sebagai komponen penting dalam usaha mencari dan menyelamat, pasukan unit pengesan K9 mula mengatur strategi. Frankie dan Denti tangkas berkhidmat di bumi Turki bersama pengendali masing-masing. Bentuk operasi yang kita jalankan adalah search and rescue lah. Di dalam search and rescue kita ada beberapa disiplin. Yang pertama sekali adalah detection. Kita ada pelbagai cara untuk mengesan. Yang pertama dengan menggunakan kita punya mesin, peralatan-peralatan yang kita ada, dengan detektor-detektor yang kita ada. Yang paling berkesan adalah kita menggunakan unit K9. Sebab itulah sangat perlu untuk kita bawa unit K9 ke mana-mana lokasi SAR, search and rescue lah, untuk memudahkan kita untuk mencari mangsa sama ada hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kami dipecahkan kepada dua kawasan lah. Satu ikut MAS 1, satu lagi ikut MAS 10. Lepas tu pencarian kami di apartmen 5 tingkat. Kita bawa Frankie kan, tapi buat pencarian pun kita ada satu safety man yang kalangan anggota K9 lah. Dia akan survey dulu kawasan tu boleh ataupun tidak, membuat selamat atau tak selamat, baru kita akan masukkan anjing untuk buat pencarian lah. Untuk yang pengesannya anjing, kita ada, kalau keperluan je dia akan panggil. Tapi hari-hari kena standby, hari-hari kita akan pergi tempat operasi. Di dalam misi SAR, gerak kerja bersama menjadi kunci kejayaan bagi sesebuah operasi. Pasukan penyelamat dan anjing pengesan digabungkan demi mencapai objektif. Alhamdulillah kita telah berjaya untuk menjumpai beberapa orang bangsa dengan menggunakan khidmat K9 ini. Pasukan Malaysia yang MAS 01 ada menjumpai mangsa yang hiduplah selama 5 orang. Untuk kita menjumpai mangsa yang hidup ni adalah agak sukar sebab kita berada di dalam fasa ASR 3, ASR 4. Namun begitu, kita cuba juga untuk mencari mangsa yang hidup. Frankie, saya ingat dia tak ada masalah. Macam anggota je, memang sejuk. Kita memasang umbun api untuk memanaskan badan. Untuk Frankie, dalam kemah tu, kita malam-malam kita kena pasang heater lah untuk panaskan dia punya ni. Dia boleh buat kerja dekat sana. Anytime kalau nak pasukan penyelamat, nak komponen K9, mesti dia dah standby dah. Dan nak tunggu nak pergi buat kerja. Sebagai sebahagian pengamal media, Aizuddin Saad, 38 tahun,
peka dengan insiden yang terjadi di dalam dan luar negara. Berpengalaman lebih 14 tahun sebagai jurugambar, dia diberi tugasan penting oleh Ketua Penyunting Foto di New Street Times Press NSTP untuk ke lokasi bencana. Portfolio Aizuddin antaranya terbabit dalam tugasan luar negara sejak 2011 bagi pelbagai misi kemanusiaan, bencana dan pergolakan politik antarabangsa. Aizuddin berlepas bersama rakan wartawan dan NGO bagi tujuan membuat liputan selama 7 hari. Setibanya di Iskenderun, Hatay, Aizuddin terkedu mengungkap kalimah syahdu yang membawa keinsafan. Tugasan liputan tragedi sebelum ini di Aceh tidak mempersiapkan emosinya untuk berdepan dengan situasi gempa bumi di Turkiye. Kejadian ini cukup dahsyat buatnya. Saya terkesan tengok ahli keluarga yang menunggu, sambil menunggu tu dia ada yang sekali turun cari ahli keluarga yang tertimbus kan, sebab pasukan penyelamat tu tak cukup. Kawasan tu belum macam dapat liputan sangat. Media semua banyak buat liputan di Gaziantep, Kahraman Maras, semua yang belah utara. So belah selatan dia orang tak dapat gambaran suasana kemusnahan. Pasukan penyelamat tu pun masih belum sampai lagi. Saya lihat macam ahli keluarga tu bersungguh-sungguh mencari tanpa memikirkan keselamatan diorang, sebab bukan semudah tu untuk menyelamatkan mangsa yang tertimbus kan. Kejadian gempa bumi yang berlaku di Turkiye menjadi tumpuan utama semua platform media sosial dari seluruh dunia yang ingin memberikan liputan paling pantas dan terkini. Aizuddin merekod setiap situasi dan mengumpul segala maklumat menerusi kamera sebagai wacana utamanya. Dihimpit perasaan hiba sewaktu merakam momen penting, Aizuddin kekal teguh dengan misinya. Saya ni lebih suka transfer saya punya kesedihan tu melalui visual saya. Apa saya capture momen yang sedih tu, itulah menggambarkan perasaan saya, macam apa yang berlaku kat situ. Tapi saya macam tak boleh lihat kalau orang tu menangis. Saya klik, saya pejam mata je. Saya tak nak berada di kawasan tu lama. Sebab saya takut benda tu akan, emosi tu memberi kesan kepada diri saya. Ya, kita tak sampai hati yang tengok ahli keluarga yang meninggalkan dia orang kan. Kemusnahan ini mengejutkan penduduk Turkiye ekoran tiadanya gempa bumi besar yang terjadi sejak 1999. Kekurangan tenaga penyelamat di beberapa tempat menyukarkan operasi. Masa semakin suntuk buat mangsa yang terperangkap. Lensa kamera Aizuddin kini menjadi saksi tragedi gempa bumi di Turkiye. Saya berjaya rakam ada satu mangsa yang ditimpa runtuhan, dan kebetulan tiba-tiba pasukan penyelamat terdengar suatu suara. Ada mangsa yang masih hidup. Di sebelah mayat tu terdapat mangsa hidup. Saya berharap sebenarnya dapat merakam momen mangsa tersebut dikeluarkan, tapi malangnya saya terpaksa bergerak sebab saya tidak boleh berada di kawasan tersebut sebab mengikut jadual.